Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah kita diberikan rezeki pada pagi ini untuk menyambung bicara kita tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu yang kita kenal dengannya bagaimana cara ulama menilai hadis. Satu ilmu yang juga dalam masa yang sama menunjukkan kepada kita pelbagai perkara telah berlaku kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia sampai kepada kita. Bayangkan perjalanan hadis ni 1442 tahun. 1442 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan Nabi sebut maknanya 10 tahun di Madinah. Semua benda sekitar 1400 tahun ni, sebelum hadis tu sampai kepada kita, dia telah melakukan perjalanan rentas masa yang sangat panjang. Nak sampai kepada kita tu, hadis sendiri telah melalui pelbagai mehnah dan tribulasi. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para ulama hadis benteng yang menjaga keaslian hadis ni, agar kita bila dengar hadis Nabi pada hari ini, walau jarak masa 1400 tahun, kita dapat pastikan bahawa betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu. Maka ini adalah juhud, usaha yang sangat besar faedahnya, kerana dia menjaga keaslian agama kita. Kalaulah manusia dibiarkan untuk berkata apa yang dia nak kata, nescaya rosaklah agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak silap saya, Muhammad ibn Sirin atau golongan salaf dulu kata, kalau tidak kerana isnad, rantaian sanad ini, nescaya semua orang kata apa yang dia nak kata. Abdullah ibn Mubarak kata, kunna ma nas'alu 'anil isnad. Dulu kami tak pernah tanya pun sanad-sanad ni. Idza waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Apabila berlakunya fitnah di zaman pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian zaman tabi'in yang penuh dengan pancaroba, maka mereka akan tanya, siapa yang bagi tahu hadis ni kepada kamu? Lalu diambil perkataan dari ahli sunnah dan ditinggalkan perkataan dari ahli bid'ah. Kerana apa? Ahli sunnah adalah orang yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul hadis adalah mutiara-mutiara yang ada di dunia, menjaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita bertemu dengan ahlul hadis, bicara mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembalikan keaslian agama ini seperti mana yang diajar dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja untuk mendalami urusan kefahaman, kita perlu merujuk kepada juga ulama fiqh, tapi bukanlah ulama hadis itu sekadar meriwayatkan saja. Malah mereka juga orang yang alim, faqih. Al-Imam Al-Bukhari seorang muhaddis tapi faqih. Imam Ahmad, ada musnad Imam Ahmad tapi dia faqih. Imam Asy-Syafi'i juga begitu. Kesemua imam para mazhab, mereka mengembalikan umat ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
hadis nak sampai kepada kita jarak perjalanan masa 1400 tahun. Kalau ucapan manusia sekejap je. Hak kita sebut minggu depan dah jadi lain dah. Orang sebut 100 tahun dulu, hari ni pun dah jadi lain dah. Tapi masya-Allah, ulama telah menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya dibukukan. Bila terbuku ulasan ataupun catatan ulama itu, maka alhamdulillah hari ini kita ada sandaran yang kita boleh kembali rujuk. Mana hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaupun dia dengan kita jarak ratusan tahun, ataupun ribuan tahun jarak masa dia, tapi alhamdulillah kita masih boleh bersandar kepadanya. Inilah usaha ulama hadis. Dan sampai hari akhirat, golongan yang menjaga hadis Nabi berusaha menjaga umat dengan kembali kepada nas dalam agama ini, insya-Allah akan ada. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita digolong dari kalangan mereka, walaupun kita ni tidak sealim ulama-ulama hadis yang besar, malah tidak pun sampai martabat talibul hadis, penuntut hadis yang sebenar, tapi sekurang-kurangnya kita menumpang dalam bahtera cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mencari yang sahih, kita tinggalkan yang dhaif, yang melampau, dan yang palsu apatah lagi kita tinggalkan. Kita berlepas diri daripada segala kebohongan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bicara kita pada hari ini pada perbahasan yang ketiga dalam sebab kenapa hadis itu ditolak. Iaitu hadis ditolak dengan sebab kecaman pada perawi. Kita dah sebut di sana, hadis ni ditolak satu sebab dia kerana matan dia, kerana sanad dia terputusnya sanad. Yang kedua, kerana walau sanad tak putus tapi rawi bermasalah, maka yang kedua ni mardud sebab kecaman pada rawi, iaitulah kita boleh katakan dia mardud sebab rawinya memiliki masalah. Okey, so kita sambung. Yang dimaksudkan dengan kecaman perawi ialah mentajrihkan. Beza Ustaz, kadang-kadang dengan tarjih ni tajrih ada beza ke? Jawapan dia ada. Okey, ni mentajrih. Ada satu lagi dia panggil apa? Tarjih. Tarjih. Biasa dengar orang ngaji bahasa Arab ni ada ni. Tarjih. Tarjih bukan tajrih. Tajrih ni lain. Okey, so saya letak merah sini. So kita potong je yang ni. Okey, untuk membezakan. Tarjih lain, tajrih lain. Tarjih ni pilih antara dua pandangan. So pandangan yang lebih tepat kita ambil, maka kita tarjihkan pandangan itu. Itu panggil tarjih dalam bahasa Arab. Maknanya kalau timbangan tu lebih berat kepada cenderung, kita panggil. Tarjih ni cenderung. Saya cenderung kepada pandangan ni, lalu saya pilih pandangan ni, kita panggil tarjih. Adapun tajrih daripada perkataan jarah. Jarah ni maksud yang sebenarnya ialah cedera. Kecaman pada para perawi ialah mencederakannya. Iris. Mencederakan. Kita ambil warna lain sikit, hijau.
mencederakan mencederakan dengan kata-kata dan mempertikaikannya. Yakni tajrih ni asal kita lukakan dia. Bahasa Arab, tajrih maknanya lukakan dia, cederakan dia. Tapi kita cederakan rawi itu dengan kata-kata dan mempertikaikan dia dari sudut keadilan dan agamanya dan dari sudut ketepatan hafalan dan kepekaannya. Mana kecaman pada rawi ni, orang kata rawi ni ada masalah dalam agama dia. Rawi ni ada masalah dalam ingatan dia. Rawi ni ada masalah daripada kepekaan dia atau sama dengan rawi-rawi yang lain. So ini semua mencederakan dia dari sudut nilai. Cedera dia dari sudut nilai. Nilai sebagai apa? Nilai sebagai perawi hadis. Okey? Sebab-sebab kecaman pada para rawi, pada perawi, ada sebab-sebab kecaman para rawi ada 10. 5 daripadanya berkaitan dengan keadilan, yakni keadilan pada agama, keadilan pada agama, dan 5 lagi ketepatan pada ingatan. 5 lagi cedera pada sudut agama. Okey. Yang kedua lagi, 5 lagi dari sudut ketepatan, yakni dhabt tu, kekuatan ingatan dia. Ketepatan ingatan, hafalan. Bahasa kita itu ketepatan hafalan. Jadi ketepatan hafalan. Sebab yang berkaitan dengan keadilan. Okay? Keadilan di sini merujuk kepada agama, bukan dia jadi adil sebagai pemimpin, tak. Keadilan di sini maknanya adil dari sudut agama dia, baik dari sudut agama dia. Macam mana baik dari sudut agama? Apabila bercakap dengan dalam hadis pertama, dusta, orang pendusta, dari sudut agama memang tertolak sebab dia kaki bohong. Yang kedua, dituduh berdusta. Dituduh berdusta. Apa dia dituduh berdusta ni? Apa beza berdusta dengan dituduh berdusta? Berdusta ni ialah seorang yang sudah dipastikan dia ni berdusta terhadap hadis Nabi. Dia memang reka hadis. Orang panggil pecah tembelang dia, dia reka hadis. Pecah tembelang dia palsukan hadis atau berdusta dalam hadis. Maka ulama sebut dia ni kazzab, pembohong. Mana hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang palsu, pembohong. Dituduh berdusta pula, dia ni kaki bohong dalam dunia luar. Kalau cerita sembang dengan dia nya, memang simbang bohong ya benda dia. Tapi orang tak pernah dengar lagi dia bohong dalam hadis. Jadi orang ni dia kata, kita bimbang dia ni berbohong juga dalam hadis. So riwayat dia kata orang ni dituduh berdusta. Maknanya dia dalam cakapan biasa dusta, dalam hadis belum lagi, tapi kita tak boleh nak jamin lah dia tak dusta dalam hadis sebab memang kaki bohong. So dua-dua orang ni sangat berat. Dua-dua sebenarnya tidak diterima dalam hadis, cuma kategori nombor 1 lagi berat daripada yang kedua. Yang ketiga ialah fasik. Fasik. Orang ni fasik ni adalah orang yang selalu buat maksiat, ahli maksiat. Ahli maksiat kalau meriwayatkan hadis ditolak juga riwayat dia. Walaupun dia tu okey dari sudut tiba-tiba dia kata dia tak bohong, betul lah. Tapi sifat kefasikan itu menyebabkan orang tak berani nak ambil hadis dia. Takkanlah kita nak terima hadis daripada orang fasik. Sebab tu dalam bab contohnya berdusta, dituduh berdusta, fasik ni mencacatkan, mencederakan orang meriwayatkan hadis tu. Sebab tu kalau zaman kita ni
terbongkar seorang ustaz tu dia nak memang dia buat hadis palsu. Dia riwayatkan hadis palsu dan dia sengaja. So kita boleh kata orang ni pendusta terhadap hadis Nabi. Yang kedua, mungkin dia ni cerita bab penglipu lara, bab kisah ni macam-macam, keluar cerita pelik-pelik. Tapi dalam bab hadis, dia meriwayatkan hadis-hadis yang okeylah kita kata. Dalam bab ni pun ulama pun sebut dia dituduh berdusta. Kalau kita tak pernah dengar dia baca hadis, tapi sembang dia bab luar, so kita kata hati-hati. Fasik ni ahli maksiat. Bid'ah pula orang baik, orang soleh, tapi dia buat tidak sama dengan sunnah. So macam mana kita nak ambil sunnah daripada dia? Sebab dia ni ahli bid'ah. Sedang ahli bid'ah ni orang yang buat tidak sesuai dengan sunnah. Okey? Dan yang ketiga ialah orang yang jahalah, tidak diketahui. Tidak ketahui dia orang ni baik ataupun buruk, sudah cukup untuk menjadi dia ni sebab untuk ditolak hadis. Okey. Siapa dia ni? Saya tak kenal lah dia. Sebelum kita kenal, jangan terima lagi. Jangan terima dulu baru kita rupanya tak boleh terima. Itu naya. Jadi hadis ni sebelum kita tahu, kita jangan riwayatkan. Tahu sahih ke tidak, jangan. Melainkan kita ambil dalam kitab-kitab yang memang thiqah, telah ditapis oleh para ulama dan sebagainya, yang thiqah. So kita okeylah. Jahalah dipanggil, kejahilan, tidak diketahui. Status dia unknown. Status dia unknown. Dalam bahasa internet lah ni, anonymous. Anonymous lah. Orang anonymous ni orang yang tidak dikenali. Siapa bawa cerita ni? Anonymous. Bahasa sebut kita anonymous. Kan gambar orang hak muka pun. Kan dia tak muka topeng. No name, anonymous. Tanpa nama. So dari sudut riwayat boleh terima ke riwayat orang macam ni. Dia tak zahirkan dia tu siapa, kita pun tak kenal dia siapa, tiba-tiba dia bawa satu cerita. Boleh percaya ke tak boleh percaya? Tak boleh percaya. Dalam cerita politik pun kita tak percaya, apatah lagi dalam cerita agama. Okey, dia panggil anonymous. Jahalah, tidak diketahui. Unknown, tidak dikenali. Jadi 5 sebab ni adalah kecaman terhadap rawi dari sudut agamanya. Majhul tidak diketahui lah. Majhul, orang ni tidak dikenali. Majhul, tidak dikenali. Anonymous ni dia panggil ada majhulul ain, ada majhulul hal. Majhul ni ada dua lah. Kalau kita majhul ain, majhul ain, dia memang tak ada orang kenal seorang lah. Tidak dikenali langsung. Majhulul ain, nama saja ada, siapa dia tak tahu. Majhulul hal, nama dia ada disebut dalam riwayat lain, nama yang sama juga, cuma tidak ada pendetailan. Orang kenal dia secara individu, kenal lah dia ni siapa, tapi orang tak kenal dia tu dari sudut peribadinya macam mana. Majhulul hal. Okey, sebab-sebab yang berkait dengan ketepatan pula ialah kesilapan yang jelek. Kesilapan yang jelek. Dalam bahasa Arab kan ada kesilapan yang jelek ni. Dia panggil apa? Fahsyul ghalat. Dia kalau riwayatkan hadis memang salah yang kita tahu dia memang bila riwayat hadis tunggal langgar riwayat hadis. Dia panggil fahsyul ghalat. Yang kedua, su'ul hifz. Dia ni buruk hafalan dia. Yang ketiga, lalai, kelalaian. Dia panggil kasratul awham. Yang ke ghaflah yang ketiga. Ya, ghaflah. Dalam bahasa Kedah ada ni ghaflah. Ghaflah, hang ni ghaflah dia kata, ghaflah. Ghaflah jingga. Kalau tambah jingga tu maksudnya sakan lah. Ghaflah jingga dia. Okey. Banyak ghaflah ni makna kelalaian. Banyak
kekeliruan. Dia panggil apa? Kathratul awham, banyak kekeliruan, dan juga mukhalafatut thiqat, bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah. Penulis akan menyebut satu persatu hadis mardud dengan sebab-sebab di atas mengikut tertib sebab kecaman yang paling kuat. Okey. Jadi berdasarkan sebab-sebab ni, maka hadis pun jadilah dhaif. Bila kecaman yang ada pada rawi tu, maka jadilah hadis tu hadis dhaif. Jadilah hadis tu hadis dhaif. Baik. Kita pergi kepada yang pertama. Jadi berdusta, hadis berdusta, kalau orang riwayatkan perawi dia pendusta, maka hadis dia akan jadi hadis maudhu', hadis palsu, sebab yang meriwayatkannya pendusta. Okey, kita pergi kepada hadis yang paling berat dululah ni, mengikut darjat perawi dia ni. Okey. Mengikut darjat perawi dia, hadis yang paling berat sekali ialah hadis yang diriwayatkan oleh pendusta, yang kita sebut sebagai hadis ni maudhu'. Jika sebab kecaman pada perawi ini adalah berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya dinamakan hadis maudhu'. Jadi kena ingatlah, kalau orang sebut hadis maudhu' tu maknanya benda tu bohong lah. Ni ada ustaz lain ngajak hadis maudhu' pun hadis juga. Ai, pelik tu kalau kata hadis maudhu' pun hadis juga. Ni masalahnya ada orang cakap macam tu zaman lah ni. Tuan-tuan hak belajar ni mungkin dah belajar dah, ada orang mari sampaikan kepada saya, ustaz ngajar di kat surau ke masjid, dia kata hadis maudhu' pun hadis juga. La ilaha illallah. Tak silap saya dia kata hadis maudhu' lah. Hadis juga. Kita kena tahu bahawa sebab dia dinamakan hadis walaupun maudhu' adalah kerana orang tepek nama Nabi. Jadi ulama terpaksa sebut dia sebagai hadis maudhu' sebab orang tepek nama Nabi. Kalau tidak kerana tepek nama Nabi, tahu tepek, tampal nama Nabi tu, kalau tidak kerana tu, maka dia adalah perkataan yang sangat-sangat hina, sebab dia adalah kebohongan. Malah kebohongan terhadap Nabi lebih berat daripada kebohongan terhadap orang lain. So bila sebut hadis maudhu', at the first place dia bukan hadis. Sebab dia maudhu'. Maudhu' ni dusta, benda bohong. Nabi tak pernah sebut. So dia maudhu', dia bukan hadis. Dia perkataan yang direka-reka. Jadi of course dia bukan hadis dalam erti kata sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar. Okey. Definisinya, dari segi bahasa ia adalah kata nama objek dari wada'a syai', iaitulah merendahkannya. Dinamakan demikian kerana kedudukannya yang rendah. Menurut istilah pula ialah pendustaan yang direka dan dinisbahkan. Mana dia adalah pendustaan. Ingat ni, tengok ni, dia adalah pendustaan yang direka. Benda ni bohong, orang reka, kemudian dia dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia reka, kemudian dia nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas sebab ni dipanggil hadis maudhu'. Naik sikit. Okey. Definisinya dari segi bahasa, ia adalah kata nama objek dari wada'a syai', iaitu merendahkannya. Dinamakan demikian kerana kedudukannya yang rendah. Dari sudut istilah pula, ia adalah pendustaan yang direka tapi dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dia adalah benda bohong. Jangan main-main lah. Ada orang ni benda bohong, hak Nabi tak kata, dia kata tak apa, asal benda, walaupun benda hadis maudhu' tapi makna dia baik. La ilaha illallah. Takkanlah benda berdusta atas Nabi tu kita boleh kata baik, walaupun makna dia baik, tapi yang nama hadis palsu ni kita tak akan kata baik. Kedudukannya ialah dia adalah hadis dhaif yang paling buruk dan
paling keji. Sesetengah ulama menganggapnya sebagai satu bahagian tersendiri, bukan dari hadis-hadis dhaif. Maknanya hadis dhaif ni ada lagilah kebarangkalian daripada Nabi 30%, 40%. Hadis maudhu' ni sebahagian ulama kata dia bukan kategori hadis tu. Dia bahagian tersendiri, ya, bukan dari kalangan hadis dhaif. Sebab apa? Sebab dia terlalu besar dan dia bukan, macam saya sebut tadi lah, perkataan yang direka-reka terhadap Nabi. Hukum meriwayatkannya, ni kena beringat, ulama telah sepakat bahawa tidak halal meriwayatkannya bagi sesiapa yang mengetahui kedudukannya dalam bentuk apa sekalipun, melainkan jika diterangkan kepalsuannya. Hukumnya apa? Tidak halal, melainkan untuk diterangkan kepalsuannya. Okey? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba anni bi haditsin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibaini. Sesiapa yang menceritakan daripadaku sesuatu hadis yang kelihatan sebagai palsu, yang dia ni nampak dah hadis tu palsu, maka dia adalah salah seorang dari dua pendusta. Salah seorang dari fahuwa ahadul kadhibaini. Dia orang yang reka hadis tu berdusta, dia riwayat hadis pun berdusta. Jadi dia kata, saya riwayat je hadis ni, siapa dia suruh reka, saya mana tahu. Tak, menjadi tanggungjawab seseorang tu bila nak riwayatkan hadis, dia kena semak hadis dia. Kalau dia riwayat hadis dusta, orang yang reka hadis pun berdusta, dia yang riwayat pun dusta juga. Itu berat meriwayatkan hadis maudhu' ni. Melainkan dia riwayat untuk terangkan kepada orang bahawa hadis ni hadis palsu. Hadis ni hadis palsu. Kat zaman kita ni macam-macam lah. Hadis yang tidak ada asasnya sebagai hadis, tapi dijenamakan sebagai hadis, jadi hadis palsu. Okey, kita pergi lagi. Cara pereka-reka hadis menyampaikan hadis. Cara mana dia buat untuk jadikan benda tu hadis? Sama ada pereka itu mencipta ucapannya sendiri, kemudian meletakkan satu sanad untuknya, lalu dia riwayatkan. Dia reka satu ayat, okay? Dia reka satu ayat dan dia reka satu sanad, dia cantumkan, dia kata ni hadis. Dia cantumkan dan dia kata ni hadis. Yang kedua, sama ada dia mengambil ucapan ahlu hikmat ataupun orang lain lalu meletakkan sanad untuknya. Dia tak reka, tapi ucapan hikmat tu dia letak sanad. Ni berlaku banyak dalam WhatsApp ni. Kata-kata hikmat asalnya orang tulis, dia pun masa edit, dia pun tambah hadis Nabi. Berlaku tak dalam WhatsApp? Kerap berlaku. Perkataannya asalnya kata-kata hikmat. Saman arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia, kenalah dengan ilmu. Siapa nak akhirat, kenalah dengan ilmu. Siapa nak kedua-duanya, kenalah dengan ilmu. Asal tu perkataan siapa tahu? Perkataan ulama. Dia pun pergi edit hadis Nabi. Dia telah meletakkan sanad, maknanya dia telah menyandarkan perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka dia telah mengatakan kepada Nabi apa yang Nabi tak kata. Berlakulah pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat ke tak berat? Hai, berat. Apa dosa dia? Dosa dia tempah teket dalam neraka. Jangan kena beringat. Dunia WhatsApp ni mudah sangat orang nak tampal. Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, dia pun pada ayat dia reka sendiri pun ada. Hak nombor 1 ni pun ada juga dalam mazhab WhatsApp ni, nombor 1 ni. Dia reka sendiri ayat tu, dia kata Rasulullah bersabda. Mudahnya dia nak kata Rasulullah bersabda. Dia tak tahu. Bila dia kata Rasulullah bersabda, dia seolah-olah telah meletakkan sesuatu yang bukan agama dalam agama. Tuan-tuan kata ibarat macam ni. Perlembagaan negara Malaysia ni, kita tambah satu perkataan, boleh ke tak? Tak boleh. Ni bukan satu perkataan tak, kita tambah satu frasa terus. Bukan. Lepas tu kita kata, saya mendapat, ni adalah titah sultan yang di Pertuan Agong. Boleh tak kita kata? Tak boleh. Dalam agama berat lagi lah. Sebab implikasi kepada pendustaan terhadap Nabi adalah menjadikan agama itu ditokok tambah. Walaupun dalam bentuk nasihat, saya kata saya tu yang baik. Nanti kita akan sebut. Bagaimana hadis maudhu' dikenali? Hadis maudhu' dikenali melalui pertama, pengakuan oleh mereka hadis itu sendiri. Seperti pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahawa dia telah mencipta kelebihan setiap surah Al-Quran daripada Ibnu Abbas. Seorang lelaki ni, Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam, dia reka hadis, okey, setiap surah ada kelebihan. Macam zaman dulu, setiap malam Ramadan ada kelebihan tarawih. Malam pertama kelebihan dia macam ni, malam kedua kelebihan dia macam ni, malam ketiga kelebihan dia macam ni. Zaman dulu orang kita tak tahu kan, ada setiap kali kita kalender buka puasa mesti ada hadis tu. Di masjid surah-surah mesti ada. Tapi alhamdulillah setelah ulama-ulama hadis, pelajar-pelajar hadis yang balik daripada belajar universiti, yang balik daripada pengajian yang tinggi, maka mereka balik dan membetulkan keadaan bahawa sebenarnya riwayat itu ataupun kelebihan itu palsu. Jadi buang. Alhamdulillah dah tak ada. Begitulah setiap surah ada kelebihan. Surah Fatihah kelebihan dia macam ni. Surah Baqarah kelebihan dia macam ni. Ali Imran kelebihan dia macam ni. Lepas Ali Imran, An-Nisa kelebihan dia macam ni. Kemudian Al-Ma'idah kelebihan dia macam ni. Setiap surah tu ada kelebihan. Sebenarnya hadis itu palsu. Macam mana tahu palsu? Pereka dia mengaku sendiri. Saya reka. Nanti tuan-tuan terkejut apa dia reka. Ada lepas daripada ni. Jadi bila tuan dia mengaku, kita kenal hadis ni palsu. Masalahnya tak ramai orang nak mengaku dia reka ni. Tak ramai yang sanggup mengaku dia reka hadis, kecuali orang yang insaf saja. Yang kedua, sesuatu seperti pengakuan, seperti mereka itu menceritakan kepada seorang syekh, lalu dia ditanya tentang tahun lahirnya, lalu dia menyebutkan tahun kewafatan syekh tersebut terdahulu dari tahun kelahirannya sendiri, dan hadis itu hanya diketahui melaluinya sahaja. Pengakuan juga, tapi secara tidak langsung. Sebagai contoh, dia kata, aku dengar sendiri daripada Tok Kenali. Sebagai contoh lah ni. Mau ambil mana ada riwayat ni? Tok Kenali. Daripada Tok Kenali. Mu lahir tahun berapa? Dia pengaku, aku tahun 1980. Contohlah. Okey? 1960. Contoh. Syekh tu meninggal
Belum merdeka lah. 1945. Jadi kita kata dia lahir tak ada jumpa pun dengan Syekh. Macam mana dia riwayat sendiri? Jadi kita tahu bahawa sebenarnya dia adalah pendusta. Okey, dia adalah pendusta sebab tak ada orang lain riwayat dia seorang je. Takkanlah dia jumpa untuk kenali. Ni adalah contoh yang kedua. Okey. Contoh ketiga. Bukti pada perawi. Contohnya perawi itu seorang Rafidah. Rafidah ni maknanya Syiah ni. Rafidah ni Syiah. Rafidah adalah Syiah. Syiah Rafidah. Dan hadis pula berkaitan dengan Ahlul Bait. Bukan kita tak boleh ambil cerita Ahlul Bait, tapi bila cerita ni pelik, kemudian yang riwayat pula Syiah tentang kelebihan Ahlul Bait, kita kata sanad pula tak ada, ini adalah kepalsuan yang dicipta oleh lelaki tu, Syiah. Dalam kitab Syiah banyaklah hadis palsu. Yang keempat, bukti pada riwayat. Seperti hadis itu mempunyai lafaz yang rapuh atau bercanggah dengan panca indera dan nas Al-Quran yang terang. Okay? Nas Al-Quran yang terang. Bukti pada riwayat. Riwayat yang sebut contohnya sekelebihan amalan yang malaikat pun penat nak tulis pahala dia. Okey? Bila masa malaikat penat ni? Sebab dalam Quran kata malaikat ni tidak penat. Tak? La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat je. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Tiba-tiba dia kata apa? Malaikat tu penat. Sedang malaikat tu tidak penat. Baik. Apa? Bukti riwayat ni bercanggah dengan panca indera atau bercanggah dengan Al-Quran dan nas yang terang. Kadang-kadang bagi contoh bukti, hari ni ada orang dengar cerita seorang sufi, dia cerita ada seorang syekh bergaduh dengan isteri dia tentang nama anak. Si isteri nak letak nama anak dia Umar, si suami nak letak nama Abu Bakar. Tengah-tengah bergaduh tu, rumah dia kena ketuk pintu. Ketuk pintu, tengok-tengok tok guru daripada suami, tok guru dia, tok guru besar datang. Dia kata seakannya kamu bergaduh tentang nama anak. Namakanlah anakmu ni Abu Bakar. Sebab tadi aku didatangi oleh anak dalam perut kamu. Anak dalam perut kamu ni lahir, datang kepadaku di rumah tadi. Dan dia bagi tahu kepada aku bahawa pergi pesan kepada ibu bapa aku bahawa nama aku sudah tercatat di Lauh Mahfuz sebagai Abu Bakar. Baby dalam perut, pergi jumpa syekh di rumah syekh, minta baby tu, minta tok guru pada ayah dia, datang bagi tahu ayah dia jangan bergaduh dengan mak dia, bagilah nama dia Abu Bakar sebab dia dah tercatat dalam Lauh Mahfuz nama dia Abu Bakar. Hebat cerita tuan-tuan. Hebat, tapi bila kita bandingkan dengan panca indera yang jelas, orang yang berakal, macam mana baby tak lahir lagi dalam perut boleh keluar pergi jumpa tok guru dia, dia mari bagi tahu, pelik. Lepas tu dia pula kata nama dia di Lauh Mahfuz. Dia tahu mana nama dia Lauh Mahfuz. Pelik. Jadi cerita-cerita macam ni bila kita dengar, kita kata cerita bohong. Nombor satu sekali, cerita bohong. Pasal apa? Dia bercanggah dengan panca indera dan nas Al-Quran yang terang. Okey? Faktor pendorong kepada pemalsuan hadis dan golongan-golongan yang terlibat. Sebelum daripada tu, nombor 4 ni, kadang-kadang orang yang tak asub dia akan guna istilah benda pelik pun bila tentu bohong.
Mukjizat pun boleh berlaku. Iyalah, memanglah mukjizat boleh berlaku pada Nabi. Dia tu Nabi ke? So, yang kedua, kalau benda atas nama benda pelik semua kita kata benda tu boleh terima, apa beza dia dengan ahli sihir? Okey? Jadi riwayat-riwayat macam ni, benda-benda pelik lah macam ni, kita kena letak dia dengan, bandingkan dengan Quran, dengan Sunnah. Kita tak tolak benda pelik, tapi kena bandingkan dengan Quran dan As-Sunnah. Macam cerita bulan terbelah, pelik lah. Tapi bila kita banding dengan Quran, ada dah cerita, kita terima lah walaupun benda pelik. Kalau tanya orang kafir bulan terbelah, memang dia tak terima. Dia kata orang, macam mana bulan terbelah? Kita orang Islam, kita terima. Dan bukti ada tak dalam Quran. Baik. Faktor pendorong kepada pemalsuan hadis dan golongan-golongan yang terlibat. Sebab apa dia palsukan hadis? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Ya ilahi. Ada juga orang buat hadis palsu, tapi tujuan dia nak beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mencipta hadis-hadis yang menggalakkan manusia kepada kebajikan dan hadis-hadis yang menakutkan mereka daripada kemungkaran. Jadi dia reka hadis tu tujuan dia supaya manusia buat baik dan meninggalkan mungkar. Tujuan dia baik maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah perawi yang paling jahat. Okey? Paling jahat. Pasal apa? Kerana orang ramai menerima hadis rekaan mereka kerana percayakan mereka. Orang yang buat reka hadis kerana ni adalah orang-orang baik, orang soleh, ahli ibadat, tapi jahil. Jadi mereka adalah perawi yang paling jahat. Sebab kebarangkalian manusia terima hadis tu lagi tinggi daripada orang lain. Kalau kaki, orang panggil apa? Kaki kelabing reka hadis, orang tolak tepi dulu, tak tambah ni. Kalau mak rempik dah, rempik. Lepas sudah Rasulullah, dia kata Rasulullah bersabda, rempiklah. Orang kata, hang bohong lah, tak payahlah Rasulullah bagai apa ni. Orang dah tahu dia pakai kaki rempik. Tapi bila pakai baju, jubah, pakai serban, duk tasbih, duk zikir, dia tak kata rempik lah, dia kata fal simpang lah. Kuat sebut fal simpang lah. Tapi kena sebut lah tuan-tuan, macam mana, sebab orang dah bagi tahu kan. Kalau dia tak bagi tahu, kita tak adalah tanggungjawab nak bagi tahu, nak betulkan kepada masyarakat. Kalau yang tuan-tuan tak pernah dengar cerita fal simpang lah, alhamdulillah, tak payah ambil. Tapi kalau pernah dengar orang kata hak jenis ayat fal simpang lah, alau awan nak ribut ni, maka kita kata perkataan tu bahaya kalau keluar daripada mulut seorang yang soleh pada zahir dia. Pasal apa? Dia buat tu kerana mendekatkan diri kepada Allah. Okay? Di antara mereka adalah Maisarah bin Abdul Rabbih. Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitabnya Ad-Du'afa kepada Ibnu Abdul Rahman Mahdi. Katanya, saya bertanya kepada Maisarah bin Abdul Rabbih, dari mana anda bawakan hadis-hadis ini? Siapa yang membaca ini maka pahalanya begini. Dia kata, saya menciptakannya supaya orang ramai berminat. Ni hadis hak reka tadi. Okey. Mereka kelebihan surah tadi, ataupun ni orang lain pula, Maisarah bin Abdul Rabbih, dia reka hadis, dia kata supaya orang lain rajin buat amal. Dia nak galakkan orang beramal. Jadi baca gini dapat pahala macam ni, baca gini dapat pahala macam ni. Sebab apa nak suruh orang baca? Padahal yang dia buat ialah dusta. Sebagai contoh berlaku gini, orang reka selawat, tuan-tuan. Dia reka selawat, satu selawat, lepas tu dia pun tepek kelebihan. Selawat ni kelebihan dia macam ni berdasarkan hadis Nabi. Kadang-kadang dia buat amalan sendiri, peribadi, baca ni 1000 kali,
pahala dia begini. Kalau orang tanya mari mana, ada dalam hadis. Semudah tu je dia akan jadi pembohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan jadi orang bahaya sebab kebohongan itu mudah diterima sebab daripada mulut orang yang menzahirkan agama. Okey? Jadi mendekatkan diri kepada Allah ni, ada juga orang reka hadis, tujuan dia nak galak orang buat baik supaya dia dapat pahala. Tapi betul ke? Tak betul. Jawapannya, dia bukan dapat pahala, sebaliknya dia dapat dosa. Walaupun orang tu baca Quran sungguh, orang tu baca Quran, dia dapat pahala baca Quran. Tapi orang reka hadis ni, tetap dia dapat dosa kerana mereka hadis terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebab nak menyokong fahaman. Ada reka hadis sebab sokong kumpulan dia. Terutamanya fahaman kumpulan-kumpulan politik yang setelah berlaku fitnah dan kemunculan politik seperti Khawarij dan Syiah, setiap kumpulan menciptakan hadis masing-masing bagi menyokong fahaman mereka, seperti hadis Ali adalah sebaik-baik manusia, sesiapa yang meraguinya maka dia kafir. Orang Syiah reka ni. Kadang-kadang dia nak sokong fahaman dia ni, dia reka hadis akan datang seorang lelaki nama dia Muhammad ibnu Idris. Muhammad ibnu Idris ni siapa? Imam Syafi'i. Tak cukup lagi dia kata, dia lebih buruk daripada iblis. Sebab apa? Sebab dia anti mazhab Syafi'i. La ilaha illallah. Dia sokong fahaman dia, mazhab dia mungkin mazhab lain lah. Dia bertembur ta'assub mazhab dia ni. Siapa dia nak erak mazhab Syafi'i, dia terpaksa reka hadis. Jadi benda ni tak betul. Okey. Serangan terhadap Islam, ada juga reka hadis untuk menyerang Islam. Golongan ini ialah ahli zindik yang tidak mampu menghancurkan Islam secara terbuka, lalu mereka memilih cara yang keji ini. Mereka telah mencipta sejumlah hadis dengan tujuan memalsukan Islam dan menyerangnya. Di antara mereka ini adalah Muhammad bin Sa'id Asy-Syami yang telah disalib kerana kezindikannya. Dia telah meriwayatkan daripada Humaid dari Anas secara marfu'. Dia kata, aku adalah penutup sekalian Nabi. Tidak ada Nabi selepasku kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Hadis ni betul. Tapi dia tambah. Dia kata Nabi SAW bersabda, secara marfu' ni maknanya Nabi SAW bersabda, saya adalah penutup sekalian Nabi, tidak ada lagi Nabi selepasku. Lepas tu dia tambah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya dia berdusta dalam bab ni. Tujuan dia nak serang Islam dan supaya orang boleh ngaku Nabi palsu ni diiktiraf. Yang keempat, mendampingi pemerintah. Sebahagian dari mereka yang lemah iman mendekatkan diri dengan pemerintah dengan mencipta hadis sesuai dengan penyelewengan yang ada pada pemerintah, seperti kisah Ghiyath bin Ibrahim An-Nakha'i Al-Kufi dengan Al-Mahdi. Ketika dia menemuinya, yakni Ghiyath ni bertemu dengan Al-Mahdi ni khalifah lah, dia menemuinya sedang bermain-main dengan burung merpati. Lalu dia tengok ni khalifah main burung merpati ni, terus keluar hadis Nabi. Secara langsung dia bacakan dengan sanadnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perlombaan, tidak boleh main-main berlumba ni kecuali pada pedang, kuda dan burung. Dia telah menambahkan burung kerana Al-Mahdi. Hadis itu betul, cuma dia tambah burung ni dalam riwayat ni supaya kerana nak puji pemerintah yang main burung. Mengetahui hal ini, beliau yakni Al-Mahdi khalifah memerintahkan supaya disembelih merpati itu dan berkata, sayalah yang telah menyebabkan dia berbuat demikian. Khalifah siapa sembelih burung? Sebab orang tu
Orang tu reka hadis, bila tengok khalifah main burung, dia reka hadis burung. Bila khalifah tahu, oh ni khalifah beriman ni, bagus khalifah ni. Dia tahu je, dia suruh sembelih burung tu. Sebab apa? Sebab dia kata, akulah yang menyebabkan, sebab aku main burung ni lah, dia telah reka hadis palsu. Okey? Baik. Yang kelima, ada juga reka hadis bab cari rezeki. Sudah. Hak ni hak penjual ni banyak guna hadis melariskan jualan. Seperti sesetengah tukang cerita yang mencari wang dengan menyampaikan hadis kepada orang ramai. Kalau orang kata pemakanan sunnah tu lagu mana? Nabi tak pernah makan pun, cara dia makan tu dia kata ni pemakanan sunnah Nabi makan makanan ni. Padahal hak Nabi makan tak serupa hak dia pun. Dia reka. Malah ada orang, saya belajar kitab dulu, kitab Al-Wada' wal-Wada'un tu, dia reka hadis palsu ni. Dia kata al-bazinjan lima khuliqalah, lima ukilalah, begitulah lebih kurang. Terung ni kelebihan dia, kita niatlah nak makan untuk apa. Kalau penyakit apa, niat je. Kalau gastrik jadi ubat gastrik, kalau covid jadi ubat covid. Contohnya dia reka hadis berkaitan terung sebab dia jual terung. Dia nak melariskan jualan terung dia reka hadis. Alangkah rendahnya nilai agama dia. Okay? Ada seorang tu lepas kuliah, saya masalah tuan ni, minta maaf lah tuan-tuan saya sebut, kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita ni jadikan meja kuliah sebagai iklan promosi barang jualan. Pernah satu malam saya duduk di surau, satu surau lah, tidak besar. Seorang tu mari jual minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda ke madu habatus sauda, saya lupa. Tapi dia baca hadis habatus sauda, dia kata, tuan-tuan, saya ni bawa barang je, yang kempennya Nabi. Ya Allah, saya dengar la ilaha illallah. Sampai ke tahap tu dia tolong, dia kata Nabi promosi barang hak dia jual. Nabi tak pernah promosi barang hak dia jual. Nabi sebut tentang kelebihan habatus sauda. Betul. Kemudian cara hak Nabi suruh makan tak sama dengan hak menjual tu. Dua. Yang ketiga, larang dalam masjid, jualan dalam masjid tu Nabi pun larang. Tapi dia senang, saya dengar tu, ya Allahu Akbar, ustaz ni beraninya. Dia kata saya bawa barang, Nabi yang kempen tuan-tuan. Nabi kempen beli barang, bukan dia bawa barang je, yang kempennya Nabi. Tuan-tuan, jangan bermudah-mudah dalam bab hadis ni. Berat. Hadis ni berat. Cari rezeki, nak jual lah. Tapi jangan reka hadis untuk melariskan jualan. Jangan pula kata inilah wangian yang dipakai oleh Nabi SAW. Siapa yang pakai wangian ini akan mendapat ketenangan dalam solat, sebagaimana yang dalam sebut dalam hadis. Contoh, jual minyak wangi. Macam-macam. Jual karipak, reka hadis karipak pula. Makalah karipak, bab reka hadis malah lah kita buat contoh nama kita, tiba-tiba orang ambil jadi hadis sungguh, nanya kita. Ala kullin, salah satu sebab mereka hadis mencari rezeki. Okey, mencari rezeki. Pani jual apa? Bunga cengkeh. Makanlah cengkeh, dia adalah ubat kepada segala penyakit. Sebagai sebut hadis Nabi. Kalau buat gitu tuan-tuan, jadi pereka hadis lah. Kan? Dan ni kan mesti cari ubat covid, bunga cengkeh. Kan? Tak apalah, makanlah cengkeh, tapi jangan tepek hadis Nabi hak tak betul. Kalau hak betul ada, silakanlah, tapi kalau hak tak betul jangan direka-reka. Cek dulu. Okey? Seperti setengah tukang cerita yang mencari wang dengan menyampaikan hadis kepada orang ramai.
Ada setengah tu mencari rezeki bukan jualan. Rezeki dia ialah ngajar dia, cerita dia tu. Jadi oleh kerana dia nak cerita benda-benda yang pelik, sehingga akhirnya dia reka hadis untuk menampakkan cerita dia tu benar. Nak menarik perhatian masyarakat. Kalau benda betul ada, tak ada masalah. Benda tak ada, dia reka. Yang tu masalah. Okay? Setengah orang tukang cerita mencari wang dengan menyampaikan hadis kepada orang ramai. Mereka membawakan cerita-cerita yang menghiburkan dan pelik, sehingga orang ramai memberi perhatian dan menghulurkan kepada mereka, seperti Abu Sa'id Al-Madaini. Yang keenam, mencari kemasyhuran. Ini dengan cara mengemukakan hadis yang pelik yang tidak ada pada syekh-syekh hadis. Dia suka orang, dia pelik pada orang. Rupanya hak dia buat tu memang pelik sungguh. Dia reka hadis supaya dia yang nampak tahu, orang lain tak tahu. Jadi kefahaman itu, ini ada 6 sebab orang reka hadis. Seterusnya ada satu puak nama dia Karamiyah. Dia kata reka hadis ni boleh. Dia reka hadis ni boleh. Karamiyah mendakwa harus hukum dia boleh mereka, itu mencipta ni lah. Mereka di sini dalam erti kata mencipta. Harus ni Malaysia lah. Harus mereka maknanya mencipta. Harus mencipta atau mereka hadis-hadis berhubung galakan dan ancaman. Sebab dia kata lafaz yang Nabi larang, man kadzaba alayya. Dalam ngaji bahasa Arab, lafaz Nabi tu man kadzaba alayya. Okey. 2 kurangan. Biasa kita hadis tu. Man kadzaba alayya. Kadzaba alayya ni titik fokus dia ialah pada perkataan alayya. Karamiyah kata hadis ni man kadzaba alayya atas namaku. Okey. Dia kata ada riwayat dia kata untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Jadi kita reka ni bukan nak suruh manusia sesat, kita reka ni nak suruh manusia beramal. Tapi sebenarnya alasan ni tidak boleh. Setengah dia kata kami berdusta alayya ni kerana memberikan kesesatan. Kita berdusta ni bukan alayya, kadzabalahu dia panggil. Ni dia akan panggil kadzaba. Saya guna warna merah nak suruh nampak. Orang sebahagian daripada Karamiyah, dia kata hak dia guna ni hadis ni tak kena pada pendustaan sebab nak galak beramal. Dia hanya kadzaba alayya ni merujuk kepada berdusta untuk menyesatkan manusia. Tapi yang mereka buat, dia kata kami berdusta untuk kepentingan baginda, kadzabalahu. Hak Nabi larang untuk kemudaratan atas Nabi. Dia takwil pula, dia kona kau tu. Dalil ini sangat lemah sekali. Dalil ini sangat lemah sekali. Kerana syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan para pendusta. Untuk melariskannya, Nabi tak perlu mutakuk tambah hadis. Nabi tak perlu. Nabi dah sempurna dah agama.
Dakwaan ini bercanggah dengan ijma' ulama umat Islam sehingga Imam Muhammad Al-Juwaini menghukumkan kufur pereka hadis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiba-tiba kita tengok ada riwayat palsu dalam tafsir Quran. Jadi apa dia macam mana nak buat? Bahasanya tinggalkanlah hadis-hadis tersebut. Tapi kenapa ada sebahagian ahli tafsir melakukan kesilapan? Silap tu memang manusia tak sempurna. Dan kita pun bukan kita sempurna, tak. Kita sebut, kita bandingkan perkataan ulama A dengan ulama B. Dalam tafsir sebut macam ni, ulama A kata sebenarnya hadis ni palsu. So bila kita buat cross check macam tu, bukan kita yang hukum palsu dak, bukan kita hanya buat cross check ulama. Yang ni kadang-kadang orang kata, mu siapa nak lawan Tok Syekh dia? Kita bukan lawan Tok Syekh, kita cross check. Kita ambil perkataan ulama A, kita bandingkan dengan perkataan ulama B, maka kita bandingkan mana yang lebih benar, kembali kepada Quran dan juga sunnah. Adapun kita tak layak langsung lah nak kata pada orang, sebab kita pun masih belajar lagi. Okay? Cuma kita kena cross check antara perkataan ulama ni, buat rujukan silang. Kalau ulama ni kata A boleh, nak kata B tak boleh, mana dalil dia? Macam buat rujukan silang, mana siapa betul siapa salah. Itu keperluan kita. Okay? Jadi begitulah dalam bab tafsir. Ulama hadis, ada ulama hadis, ulama tafsir ni bidang Quran. Bila ulama Quran tafsir meriwayatkan hadis, kita cross check dengan ulama hadis. Bila ulama hadis kata benda ni hadis ni palsu, so kita stop, jangan sebarkan lagi. Nah, tapi bila ulama hadis cek tafsir, adalah sebahagian ulama tafsir yang memasukkan dalam tafsir mereka hadis maudhu' tanpa dijelaskan kepalsuan. Terutamanya hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab tentang kelebihan Quran surah demi surah. Hak kita sebut tadi ada dalam tafsir-tafsir. Hadis tu ada dalam tafsir. Tapi bila cross check, rupanya hadis tu palsu. Antara tafsir itulah tafsir Tha'labi, Al-Waqidi, Az-Zamakhsyari, Al-Baydawi, Asy-Syaukani. Itu beberapa tafsir yang ada riwayat tu. Tapi bukanlah semua. Kalau tafsir itu kitab hadis maudhu', cuma dia tafsir Quran, dalamnya dia meriwayatkan hadis yang maudhu' tanpa dia jelaskan. Baik, kitab-kitab yang masyhur tentang hadis maudhu', kitab Al-Mawdu'at karangan Ibnul Jauzi. Ini merupakan kitab paling awal dalam masalah ini. Dalam masalah hadis maudhu' lah. Akan tetapi bagi beliau seorang yang bermudah. Maksud bermudah, dia senang-senang je memasukkan hadis yang dhaif sebagai palsu. Mudah sangat dia memaudhu'kan hadis. Sebab itu ada ulama mengkritik dan mengomentar. Datang pula kitab As-Suyuti, Suyuti buat Al-La'alil Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah. Ini merupakan ringkasan Ibnul Jauzi, dan dalam tu dia komen juga terhadap beberapa hukum yang dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi, dan dia tambah juga beberapa hadis yang tidak disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Yang kedua, kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah min Al-Ahadits Syani'ah Al-Mawdu'ah karangan Ibnu Arraq Al-Kanani. Kitab ini adalah ringkasan kepada kedua kitab di atas, merupakan kitab yang padat, kemas dan berguna. Okey. Jadi hadis yang kalau diriwayatkan oleh pendusta, hukum dia maudhu'. Jadi sebab tu kita kata hadis maudhu' ni, sebab tu maudhu'. Jangan ada mana-mana. Baik, darjat orang yang kedua selepas daripada maudhu' tadi ialah orang yang fasik. Ingat tak? Fasik, ahli bid'ah, ataupun orang yang tuduhan berdusta. Nombor dua tu. Nombor satu, pendusta. Nombor dua, dituduh berdusta. Nombor tiga, fasik. Dituduh berdusta pula ialah hadis matruk. Kalau maudhu' betul-betul dusta, hadis matruk ni dituduh berdusta. Okay. Hadis matruk ringkasnya ialah hadis yang sanadnya
Hadis yang pada sanadnya ada rawi yang dituduh berdusta, maka hadis ni matruk. Matruk ni makna ditinggalkan. Orang tak pakar lah hadis ni, orang tak pakar. Okay? Sebab dituduh berdusta, hadis tersebut hanya diriwayatkan melaluinya sahaja dan bercanggah dengan kaedah-kaedah umum. Atau ketahui itu perawi itu diketahui berdusta dalam percakapan biasa, tapi tidak jelas dia berdusta dalam hadis. Yang ini disebut dituduh berdusta. Okey. Contohnya hadis Ammar bin Syamir al-Ju'fi asy-Syi'i daripada Abu Tufail, daripada Ali dan Ammar, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam solat subuh, bertakbir pada hari Arafah, pada sembahyang zuhur, dan melakukan perjalanan setelah sembahyang asar pada hari tasyrik yang terakhir. Okey. An-Nasa'i, Daruqutni dan lain berkata tentang lelaki ni, dia seorang matrukul hadis, yakni dia ni orang kenal sebagai pendusta, cuma belum lagi diketahui dia berdusta ataupun tidak dalam hadis Nabi. Tahu kita tinggalkan riwayat dia, kita panggil hadis ni matruk. Kedudukan hadis matruk telah pun ketahui bahawa hadis dhaif yang paling jeli adalah maudhu', kemudian matruk, kemudian munkar, kemudian mu'allal, kemudian mudraj, kemudian maqlub, kemudian muttarib. Begini kedudukannya yang telah ditetapkan oleh Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita habis bab maudhu' ini. Ketahuilah hadis maudhu' ni dan hati-hati. Sebab saya kata tadi, semudah WhatsApp tu saja kita tampal perkataan hadis Nabi, sudah cukup untuk kata kita berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dusta terhadap Nabi adalah mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat berat dosa dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Hari ini sampai kepada maudhu' saja perbahasan dia, dan juga munkar kita akan dan juga matruk. Kita akan pergi kepada hadis munkar pula lepas ni. Okay? Kita tanda sikit sini, kita berhenti dekat P Q I pula dah. Sedikit sebelah sana. Alamak. Okey. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.